Selamat datang saudara-saudari. Hari ini kita mau mendengar kejadian babak 47. Yakub menghadap Raja Mesir. Kemudian Yusuf membawa 5 orang daripada saudaranya lalu menghadap Raja. Yusuf berkata, "Bapa dan saudara-saudara hamba sudah datang bersama dengan kawanan kambing dan domba, lembu dan segala kepunyaan mereka dari Kanan. Sekarang mereka berada di daerah Goshen." Selepas itu, dia memperkenalkan saudara-saudaranya kepada Raja. Raja bertanya kepada mereka, "Apa pekerjaan kamu?" Mereka menjawab, "Hamba sekalian gembala ternakan seperti nenek moyang hamba sekalian. Hamba semua datang untuk tinggal di negeri ini kerana kebuluran di tanah Kanan terlalu dahsyat, sehingga tiada lagi rumput untuk ternakan. Benarkanlah hamba sekalian tinggal di daerah Goshen." Lalu Raja bertitah kepada Yusuf, "Sekarang bapa dan saudara-saudara kamu telah tiba di sini. Anggaplah negeri Mesir sebagai negeri kamu sendiri. Biarlah mereka menetap di daerah Goshen, daerah yang terbaik di negeri ini. Jika ada orang yang cekap antara mereka, tugaskanlah orang itu menjaga ternakan beta." Yusuf juga membawa bapaknya menghadap raja. Yakub memberkati raja. Lalu raja bertanya kepadanya, "Berapakah umur kamu?" Yakub menjawab, "Hamba sudah hidup 130 tahun sebagai penggembara. Hidup hamba ini singkat dan penuh dengan kesukaran. Tidak seperti panjangnya umur nenek moyang hamba yang hidup sebagai penggembara." Selepas itu, Yakub memberkati raja, lalu meninggalkan tempat itu. Yusuf membantu bapa dan saudara-saudaranya menetap di Mesir. Dia memberi mereka tanah sebagai hak milik di kawasan yang terbaik di negeri itu, dekat kota Rameses sebagai yang diperintahkan raja. Yusuf menyediakan makanan bagi bapaknya, saudara-saudaranya dan sanak saudaranya, termasuk yang paling muda. Masa kebuluran, ayat 13. Kebuluran sangat dahsyat sehingga tiada lagi makanan di mana-mana pun. Penduduk Mesir dan Kenan lemah serta tidak berdaya kerana kebuluran. Setiap kali mereka membeli gandum, Yusuf mengumpulkan wang pembayar gandum, lalu menyimpannya di istana raja. Apabila wang di Mesir dan di Kenan habis dibelanjakan, orang Mesir datang kepada Yusuf dan berkata, "Berilah kami makanan. Jangan biar kami mati. Wang kami sudah habis." Yusuf menjawab, "Jika wang kamu sudah habis, berikanlah ternakan kamu. Lalu aku memberikan makanan kepada kamu sebagai ganti ternakan." Oleh itu, mereka memberikan ternakan kepada Yusuf. Kemudian Yusuf memberikan makanan kepada mereka sebagai ganti kuda, domba, kambing, lembu dan keldai. Pada tahun itu, Yusuf memberikan makanan kepada mereka dan mereka membayarnya dengan ternakan.
Pada tahun yang berikut, mereka datang lagi kepada Yusuf dan berkata, "Kami terus terang kepada Tuan bahawa wang kami sudah habis dan ternakan kami sudah menjadi milik Tuan. Kami tidak mempunyai apa-apa yang dapat diberikan kepada Tuan selain dari kami sendiri dan tanah kami. Jangan biar kami mati. Jangan biar lagi ladang-ladang kami menjadi tandus. Belilah kami dan tanah kami dengan gandum. Kami dan tanah kami akan menjadi raja, milik raja. Berilah kami gandum untuk menyambung hidup kami. Dan juga benih untuk ditanam di ladang." Ayat 20. Kemudian Yusuf membeli seluruh tanah di Mesir untuk raja. Tiap-tiap orang Mesir terpaksa menjual tanahnya kerana masa kebuluran itu sangat dahsyat. Lalu seluruh tanah di Mesir menjadi milik raja. Rakyat seluruh Mesir dijadikan hamba oleh Yusuf. Hanya tanah kepunyaan para imam yang tidak dibeli oleh Yusuf. Mereka tidak perlu menjual tanah kerana raja memberi mereka allowance tetap untuk keperluan hidup. Yusuf berkata kepada rakyat, "Sekarang aku telah membeli kamu dan tanah kamu untuk raja. Oleh itu, ambillah benih ini untuk ditanam di ladang kamu. Pada waktu menuai, nanti kamu mesti memberikan 1/5 daripada hasil kepada raja. Kamu boleh menggunakan bakinya sebagai benih dan untuk makanan kamu serta keluarga kamu." Mereka menjawab, "Tuan sudah berjasa kepada kita. Tuan sudah menyelamatkan kita. Oleh itu, kita rela menjadi hamba raja." Kemudian Yusuf menjadikan hal itu undang-undang di negeri Mesir, iaitu 1/5 daripada hasil tuaian mesti menjadi milik raja. Sampai sekarang, undang-undang itu masih berlaku. Hanya tanah milik para imam yang tidak menjadikan milik raja. Permintaan Yakub yang terakhir, ayat 27. Demikianlah orang Israel menetap di Mesir, di daerah Goshen. Mereka menjadi kaya dan mempunyai banyak anak cucu di sana. Yakub tinggal di Mesir selama 17 tahun sehingga dia berusia 147 tahun. Apabila hampir saatnya dia meninggal, dia memanggil Yusuf anaknya, lalu berkata kepadanya, "Letakkanlah tangan kamu di antara pangkal peha aku dan bersumpahlah bahawa engkau tidak akan mengebumikan aku di Mesir. Aku mahu dikebumikan di tempat nenek moyang aku. Bawalah jenazah aku keluar dari negeri ini dan kuburkanlah aku di kuburan mereka." Yusuf menjawab, "Saya akan melakukan apa yang dikatakan ayah." Yakub berkata, "Bersumpahlah bahawa engkau akan melakukannya." Yusuf bersumpah. Lalu Yakub mengucapkan syukur di tempat tidurnya. Ya. Ini adalah kejadian dalam babak 47 di mana kita tahu Yakub telah pergi ke Mesir dan dia tinggal di Mesir banyak lama selama
17 tahun sehingga dia berusia 147 tahun. Ya. Sudah lama dia tinggal di sana dan berada di samping Yusuf. Ini adalah kejadian yang berlaku kepada keluarga Yakub dan Yusuf. Sekian, terima kasih. Shalom.